Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua ibu bapa dan murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya bagi sesi 2021. Baik. Selamat datang diucapkan. Untuk slot pagi ini, anda semua bersama saya iaitu Cikgu Fairuz bin Ramli dari Unit Disiplin Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan guru disiplin bagi sesi petang. Baik. Saya telah diamanahkan untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang peraturan sekolah. Okey. Kita terus pergi kepada perkara yang pertama iaitu kehadiran murid. Kehadiran ke sekolah adalah wajib mengikut takwim yang ditetapkan oleh KPM. Untuk waktu persekolahan adalah seperti berikut. Seperti yang sedia maklum, Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya mempunyai 2 sesi iaitu sesi pagi yang bermula pada jam 7.30 pagi sehingga 1 petang. Manakala sesi petang 1.05 petang sehingga 6.05 petang. Bagi sesi pagi, murid-murid tahun 6, 5 dan 4 termasuklah dengan pendidikan khas dan prasekolah. Manakala untuk sesi petang, untuk murid-murid tahun 1, 2 dan 3. Baik. Murid yang hadir lewat ke sekolah hendaklah melaporkan diri kepada guru yang bertugas sebelum masuk ke kelas. Jadi sebelum masuk ke kelas haruslah maklumkan dulu kepada guru yang bertugas. Setiap murid diwajibkan mematuhi arahan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Perkara ini akan diterangkan lagi dari masa ke semasa, insya-Allah. Seterusnya, murid yang tidak hadir perlu memaklumkan kepada pihak sekolah. Ini adalah tindakan daripada warislah ibu dan ayah sekiranya anak-anak anda mempunyai kekangan untuk tidak dapat hadir ke sekolah, maka perlulah memaklumkan kepada pihak sekolah menerusi guru kelas ataupun guru-guru yang lain. Seterusnya, kita pergi pada peraturan yang kedua iaitu peraturan kelas. Baik, murid diwajibkan mengikuti jadual waktu kelas yang telah ditetapkan. Ini bagi memudahkan murid-murid untuk membawa buku-buku ataupun bahan PMP mengikut jadual yang telah ditetapkan. Seterusnya, murid tidak dibenarkan keluar ataupun masuk kelas tanpa kebenaran guru. Jadi setiap pergerakan murid akan dipantau oleh guru yang berada di dalam kelas. Keberadaan murid dalam kelas akan dipantau di setiap pada setiap waktu mata pelajaran. Seterusnya, murid diwajibkan memakai pas kebenaran keluar kelas untuk sebarang urusan. Contohnya, murid hendak ke tandas ataupun murid hendak pergi ke bilik guru dan sebagainya, murid perlulah memakai pas kebenaran keluar kelas. Okey. Di sini saya sertakan contoh pas keluar kelas yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Seterusnya, murid dilarang berlari, bermain dan membuat bising di dalam kelas. Ini adalah perkara biasalah dalam kelas. Seterusnya, memastikan keadaan kelas dalam keadaan selamat dan bersih. Okey, sekiranya terdapat sebarang masalah yang berlaku dalam kelas, murid perlulah memaklumkan kepada guru yang berada dalam kelas tersebut. Okey, contoh yang saya boleh bagi, contohnya ada kecederaan ataupun ada kehilangan barang. Jadi murid perlulah memaklumkan terlebih dahulu kepada guru yang berada dalam kelas tersebut. Baik. Seterusnya kita pergi kepada peraturan tata cara pemakaian di sekolah. Okey. Semua ibu dan ayah telah pemaklum bahawa pakaian seragam sekolah adalah wajib dipakai di sekolah.
Untuk murid lelaki, baju kemeja putih berlengan berlengan pendek ataupun panjang. Baju itu perlulah ada satu poket sahaja yang terletak di sebelah kiri baju. Okey. Seluar panjang berwarna biru tua, sebarang warna lain tidak dibenarkan, dan tidak juga dibenarkan seluar itu mempunyai butang-butang logam. Contohnya butang logam di poket belakang seluar, tidak dibenarkan. Baik. Untuk pemakaian tali pinggang, hanya warna hitam atau biru tua yang dibenarkan. Dan tali pinggang itu juga mestilah tidak mempunyai kepala tali pinggang yang besar ataupun berukir. Maksudnya yang berfashion lah. Baik. Seterusnya untuk kasut berwarna putih ataupun hitam, dan pemakaian stokin juga mengikut warna kasut. Okey. Kalau kasut hitam, stokin hitam, tak boleh stokin putih. Kalau kasut putih, mesti stokin pun putih. Okey. Seterusnya untuk pelajar lelaki, penampilan rambut mestilah sentiasa pendek dan kemas. Jadi ibu dan ayah perlu tengoklah sekiranya nampak tak kemas, perlu kemaskan dan pendekkan rambut. Dan berambut panjang untuk pelajar lelaki tidak dibenarkan. Seterusnya, kita pergi kepada tata cara pemakaian murid perempuan. Seperti juga murid lelaki, pakaian seragam adalah wajib. Murid perempuan, baju kurung putih dan berkain biru tua. Okey. Bertudung putih seperti mini telekung, dan anak tudung perlulah berwarna putih. Sebarang corak tidak dibenarkan ataupun sebarang warna lain tidak dibenarkan. Seterusnya, lengan tidak boleh dilipat dan perlu dikancing butang baju tu. Okey. Next, kita pergi kepada ini baju yang berjalur, boleh berlubang ataupun bercorak lah, ataupun yang terlalu nipis tidak dibenarkan dipakai di sekolah. Untuk pemakaian kasut, sama seperti murid lelaki, ada dua pilihan, iaitu kasut putih ataupun kasut hitam. Maka stokin yang dipakai mestilah sama warna dengan kasut yang dipakai. Seterusnya, murid yang tidak bertudung perlu memastikan rambut sentiasa kemas. Maksudnya diikat atau diikat, bukan tocang, diikat satu sahaja. Dan pemakaian klip rambut ataupun getah rambut ditetapkan di sekolah hanyalah berwarna hitam. Tak boleh yang bercorak ataupun berwarna selain daripada hitam. Seterusnya, lencana sekolah dan tanda nama. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan baru pertama kali untuk mendaftar anak masuk ke sekolah. Jadi cara untuk meletakkan lencana dan tanda nama sekolah juga kita ada peraturan dia. Boleh tengok pada gambar rajah yang telah disediakan. Untuk pelajar lelaki, mestilah kedudukan tu di sebelah kiri, di poket ada tanda nama. Di atas tu, kedudukan atas adalah lencana sekolah. Jangan terbalik Kadang-kadang ada yang letak di sebelah kanan ataupun dia letak lencana tu di bawah tanda nama. Jadi ini adalah kedudukan yang betul. Seterusnya, untuk pelajar perempuan yang bertudung, lencana sekolah dan tanda nama dilekatkan ataupun ditampal di tudung sebelah kiri juga. Makna kata sama juga dengan pelajar lelaki lah, kedudukan dia di sebelah kiri. Dan lencana dulu di atas, seterusnya di bawah adalah tanda nama. Baik.
Kita pergi pada tata cara pemakaian sukan ya, ataupun untuk pendidikan jasmani. Untuk pelajar lelaki, seluar senaman berlogo sekolah yang boleh didapati di koperasi kalau tak salah saya. Kalau tak ada, boleh pakai seluar tracksuit berwarna hitam, t-shirt sekolah ataupun t-shirt putih. Kalau boleh berlengan pendek, kasut hitam ataupun putih seperti biasa, stokin dengan warna sama dengan kasut. Seterusnya pakaian sukan murid perempuan. Seluar senaman berlogo sekolah ataupun biru tua. Ini ada perbezaan dengan murid lelaki. Kalau lelaki, kalau tak ada seluar senaman berlogo sekolah, pakai tracksuit warna hitam. Kalau pelajar perempuan ataupun murid perempuan, pakai warna biru tua. T-shirt sekolah, dan kalau tiada t-shirt sekolah, boleh pakai t-shirt putih berlengan panjang. Kasut sama dengan murid lelaki, warna hitam ataupun putih. Dan stokin mestilah sama dengan warna kasut. Untuk tudung, kita beri dua pilihan, iaitu putih ataupun hitam. Okey, kita pergi kepada apa yang tidak dibenarkan. Okey. Yang pertama, murid-murid tidak dibenarkan memakai selipar ataupun sandal. Okey. Melainkan kalau ada kes-kes yang tertentulah. Ya, boleh maklumkan kepada guru. Semua jenis barang kemas tidak dibenarkan, termasuklah emas, barang kemas seperti mutiara, perak ataupun dandanan benang tidak dibenarkan. Seterusnya, semua jenis peranti elektronik tidak dibenarkan, phone, tab, PSP, alat-alat berelektronik lah. Seterusnya, bahan bacaan yang tidak berkaitan seperti komik-komik, majalah-majalah hiburan tidak dibenarkan. Barang-barang berbahaya tidak dibenarkan seperti pisau dan alat permainan. Ni perlu dipantau lah ya, dalam beg ataupun bekas pensel anak tuan-tuan dan perempuan. Okey, sekiranya dirampas, ibu bapa murid perlu hadir ke sekolah untuk berurusan untuk urusan pengambilan lah ya. Barang yang rampas tidak akan diberikan kepada murid balik. Sebaliknya, pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa untuk datang ke sekolah untuk mengambil balik barangan tersebut. Okey, kita pergi pada tempat-tempat yang dilarang. Maksud di sini adalah di sekolah ada juga tempat-tempat yang dilarang untuk murid pergi tanpa kebenaran guru. Pertama adalah pejabat sekolah. Pejabat sekolah ni adalah untuk urusan rasmi ya. Bilik guru tidak dibenarkan murid untuk sesuka hati keluar masuk, kerana dalam bilik guru pun mungkin ada barang-barang yang berharga ataupun yang orang kata apa, perlu pada pemantauan. Tandas guru, murid-murid tidak dibenarkan untuk menggunakan tandas guru. Kalau nak guna tandas, gunakan tandas murid yang telah disediakan. Seterusnya, tempat pembuangan sampah, padang sekolah. Padang sekolah ni kalau nak pergi kena ada pengawasan guru, keizinan guru, dan selalunya kita akan pergi bersama-sama guru lah. Seterusnya, tempat letak kereta. Ramai yang murid-murid waktu rehat ataupun sebagainya selalu bermain-main di tempat letak kereta. Tempat ni berbahaya Seterusnya, bilik-bilik khas. Bilik sukan, surau, makmal sains, makmal komputer, bengkel kemahiran hidup dan perpustakaan. Semua bilik-bilik khas ni boleh murid-murid pergi dengan syarat dibenarkan oleh guru dan ada pengawasan guru. Maksudnya, guru akan membawa murid itu pergi ke bilik-bilik khasnya sekiranya perlu.
Jadi murid-murid tak boleh pergi sendirilah. Baik. Okey. Setakat itu sahaja. Taklimat ataupun penerangan tentang peraturan sekolah yang dapat cikgu sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi gambaran kepada ibu dan ayah dan murid-murid sebelum kita melangkah masuk ke sekolah dengan PDPC yang sebenar lah. Sebab sekarang ni kita masih lagi PDPR. Jadi insya-Allah kita berdoa agar sekolah akan dibuka dan kita dapat bertemu di sekolah nanti, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Semoga Allah melindungi kita dari COVID-19. #stay safe. #kita jaga murid kita, insya-Allah. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.